السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sedang jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Alhamdulillah. Baik, kita berada di hadis yang keberapa? Kitab kita 40 hadis peristiwa akhir zaman, Syekh Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi, Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah. Hadis yang keberapa? Hadis 8. 7 habis dah. 7 tak bagi penerangan kan? Betul. Betul. Hadis yang ke-7 penerangan. Itu yang saya ingatlah. Baik, jadi kita tengok. Jadi hadis 7 ni yang mana kita dah sebut daripada Mughirah bin Syu'bah, riwayat Imam Bukhari, kata Nabi SAW, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirin hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Hadis ni khabar gembira bagi umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Mana dia secara umumnya akan sentiasa adalah, yakni pada zaman Nabi SAW sampailah hari kiamat, akan sentiasa adalah satu golongan daripada umatku zahirin yang sentiasa menang. Sampai bila? Hatta ya'tiyahum amrullah, sampai datang keputusan Allah, maksudnya kiamat nanti. Wahum zahirun, mereka tetap berjaya. Maknanya dia Islam secara umum ni, Islam tidak akan tewas di semua tempat di dunia. Begitu. Boleh jadi Islam ditindas di satu tempat, tapi di tempat yang lain Islam kuat. Boleh jadi di tempat yang lain Islam telah jatuh satu kerajaan Islam, akan naik kerajaan Islam yang lain. Memang begitulah tuan-tuan baca dalam sejarah Islam. Dan hadis ni juga menunjukkan kepada golongan yang benar, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Yang mana kita tahu dalam Islam ni banyak golongan yang rasa dia benar kan. Bukan dalam Islam saja, maka Nabi pun sebut. Dalam Yahudi pun berpecah sampai 70, dalam Kristian 71. Yahudi 70 yang masuk syurga satu, Kristian 71 yang masuk syurga satu. Jadi umat ni akan pecah 73. Yahudi 71, Kristian 72, orang Islam akan pecah, umat Nabi Muhammad akan pecah sampai 73. Yang masuk syurga satu, tapi yang satu ni paling ramai. Sepanjang sejarah satu ni paling ramai. Walaupun dengar ramai 72. Hak 72 tu lah ni yang dah lenyap pun dah ada dah. Yang dah lenyap, yang dah tak ada. Banyak pada angka, sikit pada bilangan. Sebab tu tuan-tuan, dalam sepanjang sejarah ahli sunnah wal jamaah kekal sebagai fahaman yang majoriti sampai hari ni. Tak pernah ahli sunnah wal jamaah menjadi fahaman minoriti, tak pernah. Pada zaman Nabi sampai hari ni. Walaupun kerajaan dulu pernah, kerajaan Islam diperintah oleh Mu'tazilah pernah. Tapi duduk ke atas tu ialah Mu'tazilah. Walaupun dipaksa ulama mati puluhan ribu, kena pancung pasal tak ikut Mu'tazilah, tapi akidah tu terjaga tuan-tuan. Syiah juga pernah berkuasa pada kerajaan Fatimiyah. Malah pernah secara tidak rasmilah mereka juga berkuasa pada Mekah dan Madinah. Pasal kerajaan yang menguruskan Mekah Madinah tu keluar pada kerajaan Abbasiyah, masuk pada Syiah Fatimiyah. Jadi secara tidak langsunglah Mekah Madinah juga di bawah penguasaan Syiah Fatimiyah.
kat atas tu lah, kat belah atas. Tapi ahli sunnah wal jamaah akidah majoriti juga tetap kuat. Walaupun kalau dulu masa kerajaan, tuan-tuan tahulah Syiah ni biasanya dia benci sahabat lah. Ini akidah yang sesat lah, benci sahabat Nabi dan isteri Nabi. Sampai pada kerajaan Syiah Fatimiyah tu di Mesir dulu, di pintu-pintu tu tulis, siapa nak duit maki hamun Sayyidina Abu Bakar, maki hamun Sayyidina Abu Bakar dapat duit. Dia tulis kat pintu. Siapa nak duit maki Sayyidina Umar dapat duit. Siapa nak duit maki Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah atau Sayyidina Osman. Dia pun buat lagu tu, kempen besar-besaran maki hamun sahabat. Tapi tuan-tuan, ceritanya walaupun kempen lagu tu pun tuan-tuan tak jadi kat tuan-tuan. Majoriti juga umat Islam ahli sunnah wal jamaah sampai macam tu tuan-tuan. Walaupun kempen lagu tu pun, walaupun saya dengar ada kadang sebahagian dia berkempen di kedai lah, dia berkempen dengan kawan-kawan cerita memburukkan tentang sahabat, memburukkan tentang isteri Nabi. Ini semua kerja mengarut dia. Kalau dengan usaha dia untuk memburukkan sahabat dan isteri Nabi, ini semua kerja sia-sia dan rugi tuan-tuan. Tetap juga malah tuan-tuan, Mesir tu yang asalnya cukup kuat dengan Syiah Fatimiyah, last kali mereka yang Syiah Fatimiyah tu juga memberi wala kepada Salahuddin Al-Ayyubi, taat pada Salahuddin Al-Ayyubi. Ahli sunnah wal jamaah balik tuan-tuan. Malah Universiti Al-Azhar yang Syiah buat dulu nak menyebarkan Syiah, sampailah ni Universiti Al-Azhar menjadi universiti yang melahirkan banyak ulama ahli sunnah wal jamaah. Walaupun usaha dah habis berkempen tak jadi, sia-sia aja usaha tu. Sampailah dulu Khawarij pun pernah berkuasa tuan-tuan. Malah kalau tuan-tuan tengok di Pakistan sekarang, Pakistan majoriti ahli sunnah wal jamaah, tapi banyak di kalangan pemimpin tentera di Pakistan adalah Syiah. Tapi dia pun tak masukkan Syiah lah dalam tentera tu. Tapi banyak, beberapa kali dia punya presiden dia pun Syiah, tapi dia pun taklah masukkan ajaran tu dalam pentadbiran. Dia dah jadi kebiasaan di Mesir tu, akan di Pakistan tu memang ada pemimpin-pemimpin parlimen perang itu yang Syiah. Mana pernah dia punya presiden dia Perdana Menteri Syiah pun ada. Tapi kok mana pun tuan-tuan, majoriti penduduk dia ahli sunnah wal jamaah. Syria, dia punya apa nama tu, Bashar al-Assad, Syiah. Tapi majoriti rakyat dia 99% kot, ke 98% ahli sunnah. Malah waktu jatuhnya sekarang ni ada di sebahagian Syiah daripada Iran datang berkempen dengan nikah mut'ah dia dan sebagainya di ibu kota Damsyik. Tapi tak jadi juga tuan-tuan, tak jalan. Ada lah kot orang yang jahil yang ikut. Tapi Allah Ta'ala jaga pelihara iman ni tuan-tuan. Walaupun dia ada kuasa, majoriti juga di Syria hari ni tetap juga ahli sunnah wal jamaah. Allah Ta'ala jaga tuan-tuan, jaga ahli sunnah wal jamaah, akidah yang benar daripada Nabi dan para sahabat. Dan Allah Ta'ala jaga juga tentang umat Islam, pasti akan ada yang menang. Kita tengok keterangan dia. Betul keterangan dia, keterangan kan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke di sebelah tu? Keterangan hadis ni ke yang keterangan sebelah tu? Hadis, baik. Baik. Belah mana? Bukan surat apa? 23? 21. Baik, kita tengok keterangan. Allah SWT menjadikan umat Islam umat yang terakhir sekali. Dan Allah SWT berjanji akan melihara kitabnya Al-Quran. Oleh kerana itu Allah SWT telah memastikan lahirnya generasi demi generasi yang akan memikul tugas dakwah hingga tetap wujud golongan mukmin yang di permukaan bumi ini. Jadi tetap akan ada golongan tuan-tuan. Sebab tu kalau ada orang kadang-kadang dia sebut dia tak mau bela Islam. Tuan-tuan, kalau kita tak mau bela Islam, akan ada golongan yang bela Islam. Dia begitu. Dia takkan kita boleh katakanlah kita semua katakanlah sekarang ni kat dunia ni orang yang ada atas muka bumi ni 7.2 bilion. Katakanlah 7.2 bilion orang yang ada kat dunia ni semua akan melawan Islam contoh. Ataupun umat Islam yang ada atas dunia ni 1.7 bilion sekarang ni lah. Umat Islam ada 1.7 bilion. Ni contoh je lah. Katakanlah semua umat Islam yang ada kat dunia ni 1.7 bilion tak mau berdakwah, tak mau berjuang, Allah Ta'ala akan jadikan golongan yang berjuang. Sama ada Allah lenyapkan golongan ni ataupun Allah lahirkan di kalangan yang bukan Islam asalnya, masuk Islam, bela Islam. Macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan tengok di Indonesia, 3 orang masuk Kristian. Yang masuk Kristian ni orang Islam yang ada PhD.
Tuan-tuan type saja di YouTube, murtad lawan dengan mu'allaf. Mu'allaf tu yang asalnya bukan Islam, Kristian masuk Islam, tak ada PhD pun. Yang murtad tu asal PhD, orang Islam. Berdebat 3 orang Kristian yang ada PhD semua, asalnya orang Islam masuk Kristian, murtad, lawan dengan mu'allaf. Tapi dalam debat tu memang teruklah dia berkena. Hebat mu'allaf tu tuan-tuan. Sebab tu kalau orang Islam kat dunia ni abaikan perjuangan Islam, akan lahir orang-orang lain yang akan bela Islam. Allah Ta'ala boleh lenyapkan semua makhluk yang ada di atas bumi ni sekelip mata, lahirkan makhluk lain. Boleh. Sekelip mata tuan-tuan. Sebab Islam ni agama Allah. Akan ada golongan yang memperjuangkan dia. Sebab tu kalau orang nak menentang Islam, silakan. Kalau itulah yang nak, silakan. Tapi tak ke mana, itu kita beritahu. Akan ada golongan yang lebih handal yang akan bela Islam. Sampai hari kiamat. Benda tak boleh padam tuan-tuan. Benda yang tak boleh padam. Tuan-tuan bom nuklear sekalipun tak boleh padam. Kalau kita contohnya ni lah, Rusia, Amerika, China, Perancis, Britain yang ada nuklear ni, tembak nuklear ke seluruh negara umat Islam. Tembak semua nuklear kat negara Islam. Malaysia, Indonesia, Brunei, Arab Saudi, Turki, semua negara Islam lah tuan-tuan. Kena tembak dengan nuklear. Tetap juga Islam takkan hancur. Nak beritahu yang tu ya. Nanti kita sebut tuan-tuan. Macam mana? Kalau kita meneliti sejarah umat Islam dari zaman permulaan penyebaran hingga ke hari ini, kita akan mendapati bahawa umat Islam telah teruji di sepanjang sejarah dengan ujian-ujian yang berat tuan-tuan. Sangat banyak. Kita tengok dia sebut yang mana. Ujian ini bermula daripada golongan musyrikin di Mekah. Mula-mula musyrikin di Mekah. Nabi SAW diuji berat. Kemudian golongan munafikin pula. Mula-mula di Mekah golongan musyrikin. Yang mana macam-macam lah kita tengok. Ada yang matinya Sumayyah sebagai umat Islam yang diseksa. Rasulullah dia apa? SAW diletak perut unta di belakang dia. Dan Rasulullah pernah dicekik oleh Uqbah bin Abi Mu'ayt. Uqbah bin Abi Mu'ayt, Nabi tengah semayang, sujud, dia pergi ambil serban, dicekik ke bawah. Uqbah ni dia bukan pahlawan. Tapi dia ada setengah orang ni dia perungui, tapi dia bukan ada apa pun. Dia jenis lagu tu tuan-tuan, Uqbah bin Abi Mu'ayt. Bila perang Uhud dia cukup penakut. Uqbah bin Mu'ayt ni. Tapi masa biasa-biasa ni dia berani. Nabi tengah semayang, dicekik sampai berubah wajah Nabi pucat. Nabi tengah semayang ni dicekik kuat-kuat. Sebab Abu Jahal kata kalau hang berani yang pergi buat, dia pergi buat. Tapi masa peperangan Uhud, masa dia kena tangkap, dia menangis macam budak-budak punya menakut. Dia ada orang lagu tu kadang-kadang bukan ada apa pun, dia ting kosong Jadi tuan-tuan, dia pergi cekik, datang Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar lepaskan apa yang Uqbah buat. Ada yang letak kotoran belakang Nabi, ada yang hina Nabi, macam Abu Jahal kan. Datang Hamzah katuk dengan anak panah. Jadi tuan-tuan, tu di Mekah. Nabi kadang-kadang lalu, dia lempak debu. Jadi bila Nabi SAW masuk ke rumah, berdebu kepala. Ni cerita di Mekah. Di Taif, Nabi dibaling batu. Berdarah Nabi. Penuh kasut Nabi dengan darah. Nabi jalan, kasut bertakung dengan darah. Itu di Mekah. Bila pergi ke Madinah pula, ada golongan lain pula, munafik. Yang ni golongan yang pura-pura Islam, tapi dalam diam lawan Islam. Ini golongan yang lagi jahat dah tuan-tuan. Dalam diam. Banyak perancangan dia pun. Perancangan. Dia pun berbaik dengan Yahudi lah. Dia pun berpakat dengan musyrikin dalam perang Khandaq. Dalam diam tuan-tuan. Dia persebarkan kelemahan Islam. Itu munafik pula. Kemudian Yahudi dan Nasrani di Madinah. Ada Yahudi dan Nasrani. Tapi terutamanya Yahudi lah tuan-tuan. Nasrani ni tak nampak sangat di Madinah. Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. 3 Yahudi. Islam bukan agama bunuh orang tuan-tuan. Nabi Muhammad SAW ni buat perjanjian dengan Yahudi ni. Walaupun Nabi tahu Yahudi ni golongan yang kita kata memang pengkhianat lah tuan-tuan. Dalam hidup dia pun Nabi pun berbunuh tuan-tuan. Nabi pun bunuh. Kalau ikut sebahagian sejarahnya, antara Nabi dia berbunuh Nabi Yahya dan Nabi Zakaria, dia berbunuh. Jadi tuan-tuan, kalau Nabi pun dia berbunuh tuan-tuan, setakat orang ni apa sangat. Baik. Tapi Nabi SAW, walaupun tu Yahudi ni perangai dia tak elok Nabi buat perjanjian. Perjanjian damai. Bismillahirrahmanirrahim. Bani Quraidah, Qainuqa, Bani Nadir. Semua khianat. Malah ada satu bani tu,
Bani Qainuqa tak silap, nak bunuh Nabi. Nak bunuh Bani Nadir. Macam mana nak bunuh? Nabi duduk di perkampungan Bani Nadir ni, dia pun nak lempak batu kat atas. Dia pun pakat. Dia pun layan baik Yahudi punya perangai. Layan baik, sembang baik. Rupanya dalam diam kat atas tu dia pun ambil batu besar, dia pun nak lempak atas kepala Nabi. Jadi datang Jibril bagi tahu ada batu kat atas. Jadi Nabi pun pergi, Nabi pun usirkan Bani Nadir. Khianat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, jumpa pula golongan Yahudi. Bila dia khianat, baru Nabi bertindak. Kemudian seterusnya gerakan Riddah. Riddah ni apa tuan-tuan? Zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Bila Rasulullah wafat, ramai murtad. Rasulullah wafat dia pada zaman Sayyidina Abu Bakar murtad. Punca utama murtad kerana kita panggil semangat suku tuan-tuan. Bukan perkauman, dia semangat suku. Arab ni dia banyak suku. Dan Arab ni dia tak asuk dengan suku macam kita lah. Kita ada Banjar, kita ada Jawa, kita ada Minang, kita ada apa? Bugis, banyak kan. Tapi bila orang tengok muka, semua orang tak Melayu. Betul tuan-tuan? Semua Melayu. Tak ada lah tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada yang orang Banjar, jumpa orang Hindu, orang India, orang dia tengok, oh, muka macam Banjar. Tak. Dia tahu tuan-tuan Melayu. Dia akan sebut tuan-tuan Melayu. Tuan-tuan Jawa pun kalau jumpa kawan kita yang bukan Melayu, Cina, dia akan tengok, oh, orang Melayu. Orang Melayu, dia tak kata Jawa. Senang kata Melayu tu banyak rumpun lah. Walaupun memang ada suku Melayu pun. Ada. Di Indonesia tu memang ada suku Melayu lah. Dia Melayu je. Tapi kerana dulu kerajaan Islam di Jambi tu sangat kuat, kerajaan Melayu sampai di kawasan ini dipanggil apa? Kesultanan Tanah Melayu lah. Hatta kalau orang Banjar kita kata kat dia, bukan Melayu. Bukan, dia Melayu tuan-tuan. Rumpun lah, rumpun Melayu. Begitu. Sama Jawa ni, tapi di suku. Ada orang dia semangat suku tuan-tuan. Jadi Arab pun sama, dia semangat suku. Jadi kenapa banyak murtad? Nombor satu pasal apa banyak murtad lepas zaman Sayyidina Abu Bakar, pertama tak nak bayar zakat. Sebab dia pun anggap yang boleh ambil zakat ni Nabi je. Bila Nabi dah wafat, Sayyidina Abu Bakar tak boleh ambil zakat. Dia pun tak mau bayar zakat. Jadi peperangan tuan-tuan, memerangi golongan. Dia pun semayang zakat, dia pun tak mau bayar. Tak wajib, dia pun kata. Yang kedua murtad. Pasal murtad? Yang murtad ni pula suku. Sebab pada Nabi Muhammad SAW bani daripada suku Quraisy. Quraisy Bani Hashim. Dia pun banyak suku tuan-tuan. Dialek dia pun lain. Dialek dia pun macam kita lah, Banjar Jawa kan, dia ada dialek masing-masing tu. Jadi disebabkan pada zaman Rasulullah sebagai pemimpin. Lepas tu Rasulullah dah lama jadi pemimpin ni, Quraisy. Depa ni Arab bukan semua suka Quraisy. Ada suku yang kuat lagi, Bani Hanif kuat, Bani Makhzum kuat. Depa suku-suku kuat juga ni. Jadi bila kami nak jadi pemimpin? Sama juga di kalangan penduduk Madinah, ada Aus dan Khazraj. Sebahagian suku-suku Arab ni depa tak suka Quraisy pegang. Tak asyik Quraisy je, bagi orang lain pula. Macam tu lah. Dia semangat suku tu. Sebab tu dia keluar. Pasal dia, bila naik Sayyidina Abu Bakar juga Quraisy. Jadi dia pun tak dapat terima. Pasal dia Quraisy juga, bagi orang lain pula. Semangat suku. Maka disebabkan tak puas hati, dia pun keluar Islam. Dan antara yang menjadi ketua dia pun adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab ni Bani Hanif lah. Sebab tu Musailamah Al-Kadzdzab pernah minta kat Nabi bagi dua. Sebahagian dia sebahagian, Rasulullah sebahagian, bagi kekuasaan. Maksud dia ada dua pemimpin. Satu pemimpin Quraisy, satu lagi pemimpin daripada Bani Hanif. Sebab Bani Hanif ni suku bangsa Arab yang besar. Dia pun tak mau dipimpin oleh Quraisy. Baik, sebab tu jadi Musailamah Al-Kadzdzab. Kenapa? Sebab Musailamah Al-Kadzdzab ni dia mengaku jadi Nabi lagi. Kerana dia ni semangat suku dia tu, Hanif dia, Bani Hanif. Baik, kemudian Nasrani di Madinah. Seterusnya gerakan Riddah dan Majusi yang berselimutkan Islam. Majusi hebat. Majusi ni pasal apa dia berselimutkan Islam? Sebab Majusi ni ceritanya ketika mana Nabi SAW hantar surat kepada Nasrani dan Majusi. Nasrani tuan-tuan tahulah, Rom lah, Hercules. Rasulullah SAW hantar surat. Surat tu masih ada lagi tuan-tuan. Surat tu masih ada sampai hari ni. Simpan di Vatican City kot. Tulisan Nabi SAW kepada Hercules. Malah ada cap Nabi lagi tuan-tuan. Dia tulis daripada Muhammad, Rasulullah dan sebagainya. Surat tu bila sampai di Rom, sampai Rom lah ni orang putih lah, Mak Saleh. Orang rambut perang tuan-tuan. Yang rambut perang lah. Rusia pun rambut perang.
Eropah pun rambut perang. Tapi sama-sama Rom pun memang berperang tuan-tuan. Tapi Bani Asfar ni yang rambut perang lah. Rambut perang tu Bani Asfar. Jadi tuan-tuan, bila sampai dekat Rom ni dia hormat. Dia ambil surat Nabi, dia cium surat Nabi tu. Malah dia panggil Abu Sufyan, tanya berkenaan dengan Nabi. Dia mengakui Nabi tu, dia hormat Nabi. Tapi disebabkan kerajaan dia lah. Kan di dalam kerajaan tu dia takkan nak tinggal kerajaan dia. Kerajaan dia kerajaan Kristian, dia tak masuk Islam. Tapi dia hormat Nabi. Seorang lagi utusan Nabi SAW hantar surat ke Majusi, Iraq. Dia Majusi ni sebenarnya bukan Irannya. Orang Parsi ni bukan Iran. Maknanya kerajaan Parsi tu sangat luas. Nah, kita ni nampak Iran. Sebenarnya Iran tu mau Parsi tu. Luas dia punya kerajaan. Jadi bila sampai surat itu kerajaan Kaisar Parsi, sampai surat tu dia koyak. Bukan dia baca, tengok surat Nabi, yalah siapa? Arab ni kalau pada zaman tu tak ada apa tuan-tuan. Macam pandangan dia pun macam orang asli padang pasir je. Tiba-tiba datang surat suruh ikut dia Nabi. Parsi dapat koyak tu. Kisra koyak tu. Maka Nabi berdoa, Allahumma mazziq mulkah. Ya Allah, kau koyak rabaklah kerajaan Parsi. Fa idza halakal furs fala fursa ba'dah. Nabi bersabda, kalau hancur kerajaan Parsi, tidak ada kerajaan Parsi yang kedua. Kenapa tuan-tuan? Bila tuan-tuan baca sejarah dunia ni tuan-tuan, sebelum kedatangan Nabi SAW, kerajaan yang paling kuat dua. Sama ada Parsi ataupun Rom. Malah Parsi pernah kontrol seluruh dunia. Hebat Parsi ni. Memang kita boleh katakan kerajaan Parsi dulu hebat. Malah mungkin lebih hebat pada kerajaan Melayu kita di Nusantara. Sebab mereka pernah kontrol dunia. Di bawah pemimpin mereka Nebukadnezar seluruh dunia dia kontrol. Dia Parsi. Dan dia zalim tuan-tuan. Dia bunuh ramai orang. Kalau pergi serang dia bunuh semua. Nebukadnezar hebat. Jadi tuan-tuan, kerajaan ni hebat. Tapi Nabi sebutlah, malah kadang-kadang Parsi lebih dominan pada Rom. Kadang-kadang Rom pun kalah dengan Parsi. Kuatnya. Malah dia pernah jadi kuasa dunia dalam tempoh mungkin ratusan tahun lah. Lama. Jadi tuan-tuan, Nabi sebut kalau hancur Parsi, tidak ada Parsi yang kedua. Maka hancur Parsi tuan-tuan. Pada zaman Sayyidina Umar, jatuh kerajaan Parsi. Kepada zaman Sayyidina Osman, jatuh semua. Habis. Jadi tuan-tuan, disebabkan mereka memang tak boleh naik. Mereka nak naik tapi tak boleh naik. Sampai hari ni lah. Saya sebutlah, ada sebagai orang kadang-kadang dia semangat dengan Iran lah. Ada orang dia suka Iran. Tak apalah tuan-tuan, kalau ada benda yang baik daripada dia, yang ada ahli sunnah di sana, ada nilai yang baik, tak apalah. Nilai-nilai yang baik kita boleh contohi, tak apa. Tapi kalau kita harap dengan harapan Iran ataupun Parsi akan jadi satu kuasa dunia yang akan membela Islam, saya beritahu tuan-tuan, benda itu tak akan berlaku lah. Itu Nabi yang doa. Tapi kalau ada nilai baik di sana, mungkin dia ada ketenteraan dia hebat ke, drone dia hebat, kalau betul ada lah, tak apalah nilai itu. Tapi kalau dengan harapan kita harap dialah akan menjadi negara yang membela Islam, pejuang nombor satu, dia takkan jadi. Sebab Nabi dah sebut dah, hancur kerajaan Parsi, tidak ada Parsi yang kedua. Tapi banyak ada ulama dari kalangan Parsi, banyak ulama Islam. Imam Bukhari Parsi, banyak tuan-tuan. Sibawayh Parsi. Ulama-ulama Islam yang berketurunan Parsi ramai. Tapi Parsi tidak akan jadi lagi sebuah negara yang kukuh ataupun kuasa dunia lah, senang kata tuan-tuan. Kuasa yang dipandang dunia. Baik, kemudian tuan-tuan, jadi mereka ni bila tak boleh naik, mereka jadi macam tu lah. Tu yang mereka berselimut tu. Mereka berselimut pasal mereka tak boleh naik dah. Usaha lagu mana pun tak boleh naik dah. Maka mereka pura-pura masuk Islam. Maka mereka bawa antara agenda mereka memburukkan para sahabat, memburukkan isteri Nabi. Dia masuk ke dalam, serang daripada dalam. Kemudian golongan Batiniyah. Ni golongan Batiniyah. Golongan Batiniyah adalah ajaran yang paling tua di Malaysia, iaitu ajaran agama matahari, tuan-tuan tahu, ataupun disebut sebagai agama taslim. Itulah ajaran yang paling tua, ajaran sesat yang paling tua yang dikesan di Malaysia, iaitu pada tahun 1874 macam itulah, lama dah tuan-tuan. Dan mereka pun agak kukuh, sampai hari ni pun kukuh. Lah ni depa ramai kat mana tuan-tuan? Kita pun tak jauh. Kita dulu kuat juga di Sungai Borak pun ada kita. Sungai Borak ada. Kata tuan masuk Parit Jawa tu, lepas titip, lepas Parit Jawa yang nak ke Pek Buntang tu, belah sana tu memang banyak depa lah. Malah ada depa ada kubur di situ dulu. Kubur ada. Dan ni jabatan agama. Depa tak mau tanam dengan kita. Saya tak tahu sebab, tapi depa tak mau tanam dengan kita. Tapi ada orang yang beritahu lah, yang pernah ikut ajaran ni, sebab depa tak tanam macam kita, depa tanam duduk. Dia tanam duduk tuan-tuan, duduk.
Duduk kaki lonjong. Kaki lonjong depan duduk. Lepas tu dia tanam duduk. Nanti hari kiamat senang nak bangun. Tapi betul tuan-tuan, itu sebab dia. Sebab hari kiamat senang bangun. Tapi tuan-tuan, saya sebut ni cerita betul-betul. Tuan-tuan, kalau lagi satu yang lagi besar di Bandar Baru. Tahu Bandar Baru kan? Tuan-tuan lalu hati highway. Itu lagi besar, memang ada kubur dia. Sebelah-sebelah. Kalau tuan-tuan daripada Pek Buntar yang rombok durian tu kan, tuan-tuan nak ke Kedah tu, tuan-tuan tengok nanti straight sebelum sampai tol ada satu sisi minyak. Sisi minyak tu depa punya tu. Kalau kampung tu semua depa tu. Kalau tuan-tuan bukan geng depa pi curi-curi tengok depa gumi, jangan nanti depa hambat dengan parang tuan-tuan. Sungguh ada orang yang kena tak jadi api depa hambat dengan parang tuan-tuan. Baik, jadi depa semua tu macam kita semua. Saya pernah depa panggil tahlil tuan-tuan di Paik Jawa tu. Tapi dia panggil tahlil lah. Depa pun kalau depa kahwin pun dekat-dekat, sepupu sepapak macam itulah. Depa round-round gitu je. Jadi kalau di Bandar Baru tu memang kubur ni sekali, tanah sekali. Tapi dia buat macam dua. Okey, belah ni dia geng depa ya. Dia tak mau buat tanam sekali tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan yang di Parik Jawa lu ada satu kubur ni. Dia tak mau tanam sekali. Kubur tu masih ada lagi, dah jadi hutan rembiar pun. Kemudian Jabatan Agama tak bagi lah. Jadi pelik sangat kan. Jabatan Agama tetap juga suruh dia ke bumi, di perkuburan. Biasa tuan-tuan. Jadi agama Taslim ni batiniah sebenarnya. Agama yang mana zikir hebat tuan-tuan. Depa kalau depa tahlil, ada saya tanya orang yang pernah ikut, cikgu, kawan saya pernah ikut depa. Depa kalau tahlil, zikir la ilaha illallah daripada isyak sampai subuh. La ilaha illallah daripada malam sampai subuh. Kita tak larat buat. Tapi semayang semua pakai niat. Batiniah lah tu. Semayang belum? Semayang belum? Relax lah. Dia niat ya tuan-tuan. Dah semayang. Bukan semayang, malah kadang-kadang puasa pun pakai niat. Senang tuan-tuan. Relax. Puasa hari ni? Relax. Puasa. Sekali ni makan lah. Dah niat dah tadi. Batiniah tuan-tuan. Tapi ni betul. Malah saya tanya lagi, kalau haji boleh passing haji. Satu orang kampung, katakan kampung mereka pergi haji. Ada yang pergi haji? Mereka pegang ni. Saya passing Mereka tolong passing. Maknanya dia pergi haji untuk kawan dia yang passing semua tu. Kalau dia balik haji, kira satu kampung haji. Macam tu lah. Dia boleh passing lah. Ini saya tanya golongan mereka lah tuan-tuan. Malah mereka, kenapa orang ikut? Biasalah tuan-tuan. Ajaran sesat ni 3 benda tuan-tuan tahu. 3 benda ajaran sesat. Dia ada ciri dia, lepas tu orang ikut. Yang pertama ajaran sesat ni, dia adalah perempuan nombor 1. Kalau dalam Syiah dia ada nama nikah mut'ah. Tentu ada orang seronok tuan-tuan. Nikah mut'ah ni maksud dia boleh kahwin apa panggil? Kontrak. Sekurang-kurangnya sekali bersetubuh. Sekali bersetubuh. Lepas sekali bersetubuh dah habis bersetubuh tak boleh tengok dah habis dah. Nikah kontrak. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Malah sebahagiannya dengan bini orang pun boleh. Atas nama macam-macam lah, sewa kemaluan lah, benda lah, macam tu lah. Betul tuan-tuan. Sampai ada satu kes tu di dalam Krian dia juga, satu orang perempuan ni dijumpa seorang ustaz. Dia kata, ustaz saya ni dah muta'ah 100 kali. Orang perempuan. Suami saya tak tahu. Suami dia ahli sunnah wal jamaah. Dia mengaji, isteri dia duduk mengaji ikut dan ya, jumpa ustaz-ustaz yang tak layak, ustaz-ustaz yang bawa ajaran sesat ni, terikut. Bini dia dah muta'ah 100 kali lah. Senang kata berzina lah naknya. Dah berzina dengan orang lain 100 kali. Laki dia tak tahu macam mana nak taubat. Bahaya tuan-tuan. Sebab muta'ah ni seronok. Betul tak kan? Siapa tak seronok boleh tukar pasangan? Betul tak? Boleh kan tengok kawan bini kawan ni lawa, bolehlah try 2-3 hari. Nampak? Main tuan-tuan. Dia first mesti perempuan. Qadiani sama Qadiani. Di siapa dulu yang ikut Qadiani, kalau dia kahwin sebelum dia bersama dengan isteri dia, tok syekh dia dulu. Betul? Tok syekh dulu. Syok nak jadi macam tu, syok lah tok syekh Qadiani. Dia memang unsur perempuan. Saya beritahu ajaran apa tu beritahu, semua mesti unsur perempuan dulu. Dia gunakan orang perempuan. Dan kita tak nafikan lah, orang perempuan biasanya mudah terikut. Ini penting tuan-tuan. Dia mudah terikut dan dia mudah untuk jadi fanatik. Biasanya begitu. Sebab tu jaga tuan-tuan. Jaga isteri. Kita boleh tengok kadang isteri kita lah, kadang kita cerita satu benda senang sangat dia ikut. Betul tak? Lama-lama dia percaya tuan-tuan. Orang perempuan mudah. Itu yang ada kes di Taiping tu. Kuliah muslimat semua. Jadi kawan saya mengajak juga di kuliah muslimat tu di Taiping tu.
Lepas tu kawan lah lama tu ada muslimat ramai-ramai, sebab tu perhatikan juga kuliah muslimat. Kuliah muslimat perhatikan siapa yang main mengajar tu. Penting tuan-tuan. Ini bukan main-main, penting sungguh. Kalau boleh biar ada tauliah. Kalau boleh lah. Kalau kita tak kenal biar ada tauliah. Tapi kalau dah terkenal dah tuan-tuan, tak payah tauliah pun tak apa. Betul tak kan? Ikut negeri jugalah. Tapi kalau ada orang report, tak boleh jugalah. Tapi saya ada tauliah tuan-tuan. Tuan-tuan risau pula saya ada tauliah. Jangan tuan-tuan risau pula, tauliah ada. Di Penang pun saya pergi, saya nak ambil je Penang. Ngajak masjid daerah di Penang kena ada tauliah. Saya kata saya tak sempat nak ambil Penang. Saya bagi hak Perak, dia berterima jugalah. Tauliah negeri Perak. Sebab tauliah negeri ni antara yang susah dua negeri. Perak dan Kelantan. Yang lain tu agak senang sikit lah. Senang dapat sikit lah. Perak, Kelantan, dia agak susah sikit. Sebab dia ada ujian banyak. Saya ambil tauliah dulu, saya sempat dengan kena mula-mula tulis. Lepas tu apa? Lisan. Lisan tu pun banyak fail tu. Saya kena dengan Datuk Harun Sani, meninggal dah, rahimahullah. Saya dengan dia ada lagi 2 orang lah. Jadi tuan-tuan, apa dia ustaz ni, dia pula apa? Yang muslimat di Teping ni, dia tanya kat kawan saya, ustaz ni, dia kata betul ke wahyu ni patut turun kat Sayyidina Ali? Lepas tu Jibril ni kok mana dia boleh silap? Dia pergi bagi kat Nabi Muhammad. Tapi tak apalah, Nabi Muhammad pun ambil lah. Macam tu lah. Saya bertanya, kawan saya terkejut. Main mana ajaran patut wahyu pergi pada Ali? Tiba-tiba Sayyidina Ali bangun kot. Dia bangun, Rasulullah duduk situ, Rasulullah dapat. Wahyu ni turun 23 tahun. 23 tahun, 22 bulan, 23 tahun, 2 bulan, 22 hari. Takkanlah 23 tahun tu tuan-tuan, 22 tahun tu Jibril duduk silap saja. Nanti silap. Hai, ingat ni siapa? Kawan hang ke Jibril ni? Quran sebut nazala bihir ruhul amin. Yang bawa wahyu ni roh yang amanah. Ustaz kawan saya tanya, betul ke macam ni? Siapa sebut? Ada seorang ustaz ni. Dia sebutlah nama ustaz tu. Terkejut beruklah kawan saya. Sebab tu kalau ada mana-mana ustaz, kalau dah ada kontroversi dia, apa-apa ada kontroversi, elakkanlah. Terutama kuliah muslimat lah. Memang biasanya ajaran sesat, dia cukup suka kalau dapat kuliah muslimat. Tuan-tuan kalau ada kuliah muslimat, jaga-jaga. Jaga-jaga. Alah, kalau pandai melawak, puji-puji sikit orang perempuan kan suka. Betul tak? Biasanya begitulah. Orang perempuan kalau pandai buat lawak, boleh puji-puji sikit orang perempuan biasanya suka benda tu. Itu murah orang perempuan. Dia lepas tu dia masuk jarum. Itu yang bahaya tu. Baik. Jadi tuan-tuan, itu batiniyah. Sama je saya lupa di agama Taslim tu, di Sungai Duri saya mengajak, di Sungai Duri ada 2 orang. Dia pun ni bagus, nampak dari segi perjuangan Islam apa semua faham. Ada 2 orang, 3 orang. Tapi depa ni duk sebar dalam diam. Sungai Duri kan tak jauh dengan Bandar Baru tu, dekat Bandar Baru Kedah. Depa duk ajak. Depa duk ajak, depa orang tinggi-tinggi lah. Pengurusi masjid, macam tu. Ataupun setiausaha masjid, ataupun tuan-tuan pencen tentera kapten ke major, ini depa suka tarik ni. Maksudnya kalau kita kerja tukang sapu tak yahut macam itulah. Depa pilih orang sebab nanti kalau ada apa-apa boleh backup. Jadi dia panggil pengurusi masjid itulah, dia ajak masuk ikut depa lah. Cerita last kali dia pun bagi tahu, pengurusi ni layan ya. Last kali dia bagi tahu, kalau hang ikut kami, nanti kalau kami buat majlis dalam sebulan sekali ke 2 kali depa buat satu majlis, depa ada surau depa dah. Duduk di pagar tu, bila ada orang perempuan masuk, yang mana berkenan iring. Tak kira bini orang ke, anak dara orang ke, tak kira siapa pun. Kalau hang duduk di pagar berkenan nampak ada anak dara lalu, iring dia masuk dalam tu. Nanti duduk dalam majlis tu, duduk dekat dengan dia lah. Majlis zikir dia berzikir, tapi duduk dekat dengan perempuan tu lah, yang mana dia berkenan. Tak kira bini orang ke bukan bini orang ke, tak syok. Lepas tu buat apa? Berzikir lah, bagus lah. Syaitan nak tipu tu kan. Betul tak? Mula berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu dah tengah pasir apa dia berzikir sampai pagi? Ada sebab lah. Bukan tak ada sebab. Ada benda lain lah. Tidak siapa nak tunggu sampai pagi. Kita nak makan muntas apa, kalau tahlil buat 100 apa lama sangat. Betul tak kan? Orang nak makan. Contoh kan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, mereka ni duduk tahlil. Pasal apa? Pasal dah tengah malam, mereka tutup lampu. Hak yang tadi itulah. Itulah. Katakanlah malam tu mengandung, kalaulah yang pasangan tu bini orang, tak ada masalah, betul. Kalau mengandung pun dia ada lelaki, betul tak? Betul, dia ada lelaki. So kalau orang anggap tu anak lelaki dia pun redha, lelaki dia pun tak kisah.
Walaupun daripada benih orang lain. Malah katakanlah pada malam tu katakan mendapat anak, anak tu kira hebat. Maka dia berusaha dah bagi dapat anak malam tu. Gitu tuan-tuan. Dia bagi tahu pada masjid tu. Kalau ikut macam itulah keistimewaan ajaran depa. Sonok tuan-tuan. Sebulan sekali ikut macam itulah depa buat. Malah tuan-tuan nampak guna orang perempuan. Guna orang perempuan nak tarik orang. Baik tuan-tuan, kemudian batiniyah. Walaupun sekarang ni mereka paling kuat di inilah kampung Seronok di kampung Seronok, dan depa punya ekonomi pun kuat. Depa ada belah ikan keli, depa ada projek macam-macam projek dah di kampung Seronok tu. Malah ada masjid depa kan. Malah ada sebahagian ahli politik juga yang terlibat belakang depa. Jadi depa memang kata tuan pergi, depa memang kukuh sungguh. Ekonomi depa punya ikatan sama depa tu memang kukuh lah. Tapi tetap juga tak dapat mengalahkan ahli sunnah wal jamaah di Malaysia tuan-tuan. Pengaruh falsafah dan pemikiran Yunani, ini pergaduhan dululah antara kita dan Mu'tazilah. Kerana falsafah, cerita dah panjang lah. Kerana falsafah jadi pertumpungan umat Islam. Serangan bangsa Mongol Tatar yang menghancurkan tamadun Baghdad pada pertengahan abad yang ke-6 Hijrah, ini cukup dahsyat. Umat Islam kena sembelih 1.5 juta umat Islam kena bunuh masa ni tuan-tuan. Mongol mai serang kerajaan Islam di Baghdad pada pertengahan abad yang ke-6. Saya ringkas, cerita ada banyak, saya ringkas ya tuan-tuan. Bila Mongol mai serang di bawah Hulagu Khan ni, dia hancurkan benteng dia. Negara Baghdad lu dia ada benteng kukuh keliling dia. Benteng kukuh. Bila dia mai serang tuan-tuan, kerajaan Islam tak terima. Islam lawan tuan-tuan. Tapi disebabkan ada pengkhianat. Biasalah tuan-tuan. Tuan-tuan baca kerajaan Islam pun sama. Kerajaan Islam ni jatuh bukan pahlawan kita tok nek tak hebat, tapi pengkhianat tu ada tuan-tuan. Itu masalah. Itu yang kita sayang. Di kalangan orang Islam ataupun orang Melayu Islam, kadang-kadang ada yang dia Islam Melayu tapi dia khianat tuan-tuan. Sama juga kejatuhan Islam pun. Tuan-tuan tahu di Palestin tu ada orang Arab Palestin yang dia jadi ejen Israel, ada tuan-tuan. Tu yang dia senang, dia nak bom pejuang Palestin. Islam tapi khianat pada Islam. Israel bagi apa? Israel bagi dua. Perempuan, duit. Itu je. Satu lagi pangkat. Tidak. Perempuan, duit, pangkat, kelabu mata. Banyak yang mati pejuang-pejuang Palestin yang dapat handset, ada bom. Mereka bagi. Arab Mossad ni lah hak Islam ni. Tapi khianat. Itu susah nak menang. Sama dulu Datuk Bahaman kita punya mat kilau lah apa semua kan, Tok Gajah kan, ada pengkhianat-pengkhianat yang nak bunuh mereka di kalangan orang Melayu Islam. Yang ni pun sama, jatuh masa ni pengkhianat, tapi pengkhianat masa ni berfahaman Syiah. Bukanlah maksud dia khianat ni di kalangan pahaman Syiah, pahaman lain pun ada tuan-tuan yang khianat orang Islam kerana duit jadi khianat. Dua orang nama dia Nasruddin At-Tusi dengan Abdullah Al-Qami. Nasruddin At-Tusi ni lah pengkhianat dia duduk di dalam kerajaan Islam. Dia menjadi penasihat raja. Dia ni bagi nasihat waktu Mongol nak serang tu, dia buat perancangan lama dah nak bagi jatuh. Antaranya dia kata apa? Ni Syiah ni. Tapi orang tahu Syiah, tapi orang layan dia baik. Sebab dia baik, orang layan baik, malah menjadi penasihat Sultan Al-Mu'tasim. Orang yang nampak bagus lah dia punya CV dia nampak bagus lah, dia punya PR dengan orang ni bagus. Jadi penasihat raja. Tapi dalam diam, seorang lagi kawan dia Syiah juga, Abdullah Al-Qami, baik dengan Hulagu Khan. Kerajaan Baghdad ni takkan jatuh macam tu saja tuan-tuan, melainkan ada pengkhianat. Sama juga kerajaan Islam pun di tanah Melayu ada pengkhianat. Walaupun di Malaysia ni pengkhianat ni bukan berakidah Syiah, tapi ada juga tuan-tuan, semua nampak duit lah tuan-tuan, duit, pangkat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, dia bincang antara Nasruddin At-Tusi ni dengan Abdullah Al-Qami. Abdullah Al-Qami dekat dengan Hulagu Khan, penasihat Hulagu Khan Abdullah Al-Qami Syiah, penasihat raja Nasruddin At-Tusi. Depa ni pakat. Macam mana nak jatuhkan? Dia macam ni, mula-mula sebelum Hulagu Khan nak serang, dia kata dekat raja Nasruddin Tusi, dia kata negara kita ni aman, kota kita ni pun penuh dengan pagar yang kukuh. Pasal siapa nak bayar gaji tentera mahal-mahal? Nampak tak? Bayar murah je dia. Jadi Sultan pun fikir betul juga tu. Maka gaji tentera dari turun hampir 90%. Turun berganda tuan-tuan. Jadi bila turun berganda, tentera terpaksa bekerja. Betul tuan-tuan? Dia kena kerja, tidak nak makan apa. Jadi dia tak overfokus pada bidang ketenteraan, pada pertahanan. Ni proses dia makan tahun tuan-tuan. Ini bijak Nasruddin Tusi ni, macam mana nak lemahkan kerajaan. Nasruddin Tusi ni pasal masa ni dalam hati ni dia Syiah yang memusuhi ahli sunnah, yang betul-betul nak bunuh ahli sunnah, benci ahli sunnah wal jamaah. Kemudian bila dah gaji kurang, tentera makin lemahlah tuan-tuan, kena kerja lain, tak boleh hidup. Lepas tu selang apa lama, Nasruddin At-Tusi dalam diam
Sebahagian besar tentera langsung tak dapat gaji. Dia buang nama daripada daftar gaji tu, dibuang nama. Banyak tentera yang langsung tak dapat gaji. Sebahagian tentera saja dapat gaji. Lagi lemah tentera, tuan-tuan. Tentera dah lemah. Lepas tu tuan-tuan, waktu datang Mongol mana boleh serbu ikut dannya. Benteng kukuh Baghdad ni kuat. Kerajaan Islam yang lebih hampir 600 tahun kukuh. Bila Mongol mai minta tuntutan macam-macam, raja semangat dah. Kalau macam ni punya perangai Mongol, Sultan Muqtasim kata kita lawan habis-habisan. Memang bukan senang Mongol nak masuk, tapi Nasruddin At-Tusi bila dia tengok Sultan ni naik semangat kan, Khalifah naik semangat jihad, tentera juga naik semangat berjihad, rakyat juga naik semangat jihad. Nasruddin At-Tusi fikir apa? Tak boleh jadi ni. Nasruddin At-Tusi dia tipu lagi. Dia tipu teraja, dia kata apa? Anak bahaya tuan-tuan. Tuan-tuan nak cari nasihat yang baik. Jangan nasihat yang khianat. Jadi lagu ni lah. Kalau boleh biarlah betul yang akidah halal tuan-tuan. Dia nasihat kata macam ni lah. Dia kata, tuanku, buat apa kita nak perang tuanku? Tuanku lah ni bawa tuanku punya apa? Ulama tuanku, penasihat, bawa sikit keluarga, pergi jumpa Hulaku Khan. Mereka duduk dekat tepi Baghdad tu. Kita bincang dengan mereka. Sultan pun fikir, betul juga kata Nasruddin At-Tusi ni. Dia cakap baik, duduk sengai-sengai baik. Sultan percaya, Sultan pun ikut. Padahal Tatar ni, dia takkan, Tatar punya style, kalau dia serang, dia bunuh semua. Itu Tatar punya style. Tapi kita kena bangga kerajaan Islam Malaysia, tuan. Tatar pernah serang Nusantara, tapi kalah oleh pahlawan-pahlawan Melayu dulu. Yang lawan dengan Tatar tak berani main. Tatar lawan sekali kalah tak. Sebab tu dia tak main belah sini, dia pergi belah sana. Hebat kita punya tuan dulu lawan. Tu Tatar tak boleh kuasai di tanah Melayu, kawasan sini. Islam di sini. Jadi tuan-tuan, bila dia kata lagu tu, dia pun ikutlah. Dia bawa lah keluarga dia, ulama dia, pemimpin-pemimpin negara pergi jumpa bincang dengan Hulaku. Keluar benteng, habis Keluar benteng jumpa Hulaku Khan, depan Hulaku Khan, dia bunuh habis semua. Cuma raja dia tak bunuh. Nasruddin At-Tusi dia pun tak bunuh. Memang Nasruddin At-Tusi itu pakat dah dengan Hulaku Khan. Cuma Tatar tak bunuh Sultan Muqtasim ni, Khalifah Muqtasim rahimahullah. Pasal apa tak bunuh? Sebab Tatar ni dia orang yang percaya pada semangat, tuan-tuan. Semangat laut lah, semangat pokok orang Tatar, tuan-tuan. Dia percaya itu. Jadi depa punya pegangan, darah raja tak boleh tumpah atas tanah. Itu kepercayaan Tatar. Kalau darah raja tumpah atas tanah, boleh menyebabkan gempa bumi dan macam-macam masalah alam. Disebabkan depa takut nak bunuh sultan tu, sebab kepercayaan Tatar, maka depa balut dia dengan permaidani. Kan permaidani, dia balut Sultan Muqtasim hidup-hidup dalam permaidani, dia pijak dengan kuda ramai-ramai bagi mati. Nasruddin At-Tusi senyum dia tengok. Jahat tuan-tuan. Ni Syiah jahat nak mati tuan-tuan. Jahat sungguh, tak tahu nak kata tuan-tuan. Bila sultan dah mati, bila pemimpin tentera dah mati, bila banyak ulama dah mati, banyak pegawai kerajaan dah mati, hero-hero negara dah mati, macam mana dalam apa? Benteng tak kucak-kacir tuan-tuan. Kucak kacir, umat Islam lemah semangat. Tapi tak apa, umat Islam masih lagi ada benteng, tuan-tuan. Betul tak? Masih lagi ada benteng. Tak apalah, tuan-tuan. Bila Hulaku Khan nak attack, tuan-tuan, Nasruddin At-Tusi dalam diam, dia pergi buka benteng. Khianat banyak, tuan-tuan. Sebab tu Tatar boleh masuk. Kalau tidak, kalau dia tak buka benteng, Tatar boleh jadi akan banyak di kalangan tentera Tatar mati. Dia nak naik panah, tuan-tuan. Ni dalam diam, waktu perang dia pergi buka, tuan-tuan, benteng. Tatar masuk, Tatar sembelih orang Islam dalam tu lebih kurang 1 juta lebih. Sebagai riwayat kata 1,5 juta. Dia sembelih semua. Malah tuan-tuan, Tatar dia, kalau dulu tuan-tuan tengok tentera Jepun, dia bunuh. Jepun biasanya dia ada bayonet. Pasal bayonet kan? Yang macam pedang kan? Pasal apa Jepun ada tu? Jepun takut kan bila banyak-banyak mati, ada yang pura-pura mati. Tu yang dia dah tembak, Jepun akan cucuk dengan bayonet. Supaya takut ada yang pura-pura mati. Itu Jepun punya style. Kalau Tatar punya style, tak, dia akan potong semua kepala. Takut ada pura-pura mati. Dia dah potong, dia asing pada badan dia. Okey, ini kepala orang tua. Letak kepala orang tua satu ni. Ni kepala orang perempuan. Ni kanak-kanak. Semua dipotong. Malah tuan-tuan, yang kepala tu boleh buat bukit, tuan-tuan. Yalah, mati 1 juta lebih. Habis, tuan-tuan. Boleh katakan semua dibunuh. Tak tahu, tinggal berkerak je dia tinggal. Itu perangai Tatar. Malah buku-buku, tuan-tuan, yang ratusan khazanah umat Islam di Baitul Hikmah tu, buang di sungai Tigris. Sampai jadi air sungai jadi merah kehitaman. Pasal apa? Hitam kerana dakwat. Buku-buku tu kalau simpan boleh buat jambatan, tuan. Buku ratusan tahun.
Merah pasal apa? Pasal darah 1 juta lebih umat Islam kena bunuh. Malah dia buat bukit tuan-tuan. Kepala dia buat bukit. Tinggi tuan-tuan. Allahu Akbar tuan-tuan. Masa ni tuan-tuan, Syiah tu lah, Nasruddin At-Tusi dengan Abdullah Al-Qami, dia berjaya, dia rasalah dia berjaya menghancurkan ahli sunnah wal jamaah dengan menggunakan tatar. Dia rasalah. Dia rasa begitulah. Yalah, dia tengok ahli sunnah kena sembelih 1 juta lebih, kepala kena potong, buat bukit. Buku-buku ahli sunnah yang ratusan ton buang. Tapi sampai hari ini ahli sunnah majoriti. Gagal juga. Sebab tu saya beritahu, kalau jumpa ada orang-orang yang buruk dengan sahabat Nabi, isteri Nabi, duk sebarkan Syiah diam-diam, beritahu ni usaha buang masa aja. Dosa pun dapat dan memang akan gagal. Mati nanti lagi teruk nak kena beduk dengan malaikat. Berhenti-hentilah kerja-kerja tu. Jadi tuan-tuan, dia rasa jatuh kerajaan Islam di Baghdad, naik Turki Uthmaniyah, lagi hebat tuan-tuan. Tuan-tuan nampak tak? Jatuh satu, naik yang lain. Dia tak jatuh-jatuh, dia tak jatuh terus, naik yang lain. Dahsyat tak tuan-tuan? Itulah peristiwa paling dahsyat sejarah umat Islam. Sejarah umat Islam yang paling kelam, paling teruk ketika jatuhnya Baghdad. Memang dahsyat tuan-tuan. Mati habis semua. Sampai ada di kalangan ulama yang mengatakan Mongol itulah Ya'juj dan Ma'juj. Pasal tak dapat bayangkan dahsyatnya, kejamnya. Tak dapat bayangkan bagaimana umat Islam habis dibunuh. Ulama yang dalam tu semua dibunuh. Ulama yang dalam Baghdad tu semua dipotong kepala. Cendekia kawan Islam semua dipotong kepala. Orang anggap inilah Mongol. Inilah tak apa? Ya'juj Ma'juj. Tapi bukan itu tuan-tuan. Ya'juj Ma'juj lagi hebat. Ya'juj Ma'juj dia bukan bunuh orang Islam. Ya'juj Ma'juj ni dia bunuh semua orang yang bukan keturunan dia. Ada ciri-ciri dengan Mongol kat lah. Pasal Mongol dia bukan bunuh orang Islamnya. Sebelum dia bunuh kerajaan Islam, dia dah serang Viking, dia dah serang Cina, dia dah serang Jepun, dia serang semua. Dia serang Afghanistan. Tempat-tempat yang bukan Islam ni pun dia serang, dia bunuh semua. Memang perangai dia tu. Tapi Mongol ni pun dia tak menguasai semua. Tapi tuan-tuan, Mongol punya pasal kerana Mongol ni orang mati kat dunia 46 juta. Seluruh dunia mati kerana Mongol 46 juta. Tadi saya sebut kat tuan-tuan, orang Islam mati 1.5 juta kan. Mana lagi 44 juta? Yang ni orang yang bukan Islam. Makna dia Mongol bunuh orang bukan Islam lagi banyak daripada dia bunuh orang Islam. Makna dia memang sakanan Mongol ni nak cerita itu lah. Dia memang kerja dia bunuh orang, dia suka bunuh orang. Tapi dia bukanlah Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj dia akan seluruh dunia. Dia akan bunuh semua. Islam ke bukan Islam, dia bunuh seluruh dunia. Lebih hebat daripada Mongol lah. Baik tuan-tuan. Seterusnya saya baca sikit tuan-tuan. Begitu pula halnya dengan penyembelihan beramai-ramai terhadap kaum muslimin ketika berlakunya kejatuhan kerajaan Islam di Andalus. Spanyol pun sama. Jatuh umat Islam di Spanyol, umat Islam disembelih, dipaksa masuk Kristian. Ribu umat Islam dibunuh, ulama dibunuh di Spanyol, di Cordoba tuan-tuan. Lah ni tuan-tuan boleh pergi di Masjid Hamra tu kan, yang Masjid Merah tu kan. Dan ni dah jadi Kristian punya gereja dah tuan-tuan. Tapi dalam tu ada nama Allah, ada ayat Quran, ada khat. Pasal apa dia tak buang? Pasal apa Kristian tak buang? Grand tu yang Masjid Merah tu. Kenapa dia tak buang semua? Sebab Kristian dia saja biar nama Allah, saja biar Quran, saja biar nama sahabat selawat dalam tu. Pasal Kristian nak beritahu apa? Ni dulu kebanggaan Islam. Kami dah tawan. Kami dah jadi Kristian. Sampai sekarang tu boleh pergi di Cordoba di Spain tu. Dulu semua Islam, banyak ulama di kalangan dia. Tapi lah ni tuan-tuan dah jadi. Tapi tak apa tuan-tuan, kita dapat apa? Di Turki tuan-tuan, apa nama? Yang Erdogan tukang tu kan. Hagia Sophia jadi masjid balik. Depa pakat marah, nak marah pasal apa? Kristian daripada Greece pakat marah. Nak marah pasal apa? Sultan Al-Fatih dah beli yang tu. Dia dah beli dah dan dia wakafkan dah. Cuma Kamal Atatürk yang tukar jadi museum ke apa? Jadi tentang kemudian saya habiskan pengaruh penjajah barat terhadap dunia Islam, British dan sebagainya, Spanyol, Amerika, gerakan Zionis Yahudi dan gerakan Nasrani yang punya alatan dan kemudahan yang canggih, dan seterusnya serangan dari segi pemikiran dan kebudayaan dan sebagainya. Walaupun ujian yang sangat dahsyat telah melanda umat Islam di sepanjang sejarah, namun mereka masih wujud dan masih lagi mempunyai kepribadian dan peranan yang hebat di dalam peta dunia hari ini. Nampak macam-macam kita kenal tuan-tuan. Tapi Islam masih lagi hebat. Nampak tuan-tuan pun boleh main kuliah subuh lagi tuan-tuan. Walaupun ramai kawan-kawan kita yang tak main. Betul tak? Betul? Ni kalau satu selingsing main tuan-tuan penuh. Betul tak? Macam mana tuan-tuan kita nak buat kuliah subuh satu selingsing penuh main? Macam mana cara dia? Mudah saja. Siapa main kuliah subuh, Ustaz Usam bagi seorang 5,000 orang ramai. Itu ya tuan-tuan. Orang penuh. Syaratnya duduk dalam masjid. Duduk kat luar saya tak bagi. Orang penuh tuan.
boleh bergaduh, bertumbuk tuan-tuan. Saya tahu dulu masa apa? Masa brim dulu kan, brim. Mula-mula bagi dulu kan, Datuk Seri Najib mula start bagi dulu. Dia bagi tangan dulu. Tahu ingat tak dia bagi tangan 500. Dia bagi tangan lagi syok daripada masuk akaun. Betul tuan-tuan. Dia bila pegang duit tu dia feel lain sikit. Saya pun dapat juga, saya ambil ya tuan-tuan. Saya dapat ambil kat musuh. Jadi tuan-tuan, cerita dia apa dia, kawan saya di Sarawak tu, dia bagi. Di Brim, itu yang jadi pemberontakan apa? Apa nama? Kat Sabah tu. Suku apa yang berontak tu? Ada tu, isunya itulah. Depa ni dulu datang Malaysia, depa boleh mengundi, tapi Brim tak dapat. Brim tu si Najib tak bagi tu, depa sakit hati tu. Itu antara sebab dia, yang depa banyak sebab yang lain lagi. Antara sebabnya depa tak dapat Brim, padahal depa dulu masuk boleh mengundi. Jadi depa merontak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kawan saya ni di Sabah Sarawak banyak orang ramai sana. Depa kan bagi tangan beratuk panjang beratuk. Sampai kat kawan saya ni bau hancin tuan-tuan. Hancin. Pasal apa pakcik? Kencing dalam seluar. Pasal apa kencing dalam seluar? Yalah nanti pergi kencing orang ambil tempat saya. Kencing dalam seluar lah. Baru 500. Tak apa tuan-tuan. Jadi lagu mana pun umat Islam diuji tuan-tuan, dari segi akidah ke dari segi apa ke tuan-tuan. Pertama ahli sunnah maintain akidah daripada asal Nabi dengan para sahabat, itu paling kuat dan paling dominan, establish. Malah kalau tanya data-data tuan-tuan, ahli sunnah wal jamaah ni lebih 1 bilion. Umat Islam ada 1.7 bilion, boleh jadi dalam 1.2 1.3 bilion ahli sunnah. Yang hak lain-lain tu adalah sikit-sikit campur-campur. Boleh jadi lebih 1.5 bilion umat Islam ahli sunnah wal jamaah, ataupun 1.4 gitulah. Dan dari segi umat Islam, dari segi ketenteraan negara juga, tetap jatuh negara lain, ada negara umat Islam yang lain. Okey, habislah tuan-tuan. Bawah tu nantilah, walaupun di hari ini itu akan datanglah. Walaupun di hari ini ada kalangan umat Islam yang tidak mengambil berat terhadap agama, itu akan datang tuan-tuan. Jadi cukup sekadar tu. Saya mohon maaf tuan-tuan kalau ada terkasar bahasa dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua mendapat keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matula. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.